Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya ucapkan selamat datang kepada murid-murid tahun 1 2021 ke Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Okey, selamat datang ke sekolah. Okey, baju sekolah dah beli? Kasut sekolah dah beli? Beg sekolah dah beli? Pensel, pembaris, semua dah beli. Siapa yang dah beli angkat tangan? Okey, baiklah, bagus. Tetapi tak boleh pergi ke sekolah. Okey, jangan bimbang. Walaupun tak dapat pergi ke sekolah, tapi kita mesti teruskan pembelajaran kita di rumah. Okey, baiklah. Hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Muallimah Sumirah daripada Unit Bimbingan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Baiklah, apa khabar semua? Semoga sihat dan ceria bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Okey, baiklah. Sepatutnya kita hadir ke sekolah untuk belajar bagi sesi 2021 pada 20 Januari yang lalu. Okey, itu semua dah sedia maklum. Tetapi disebabkan kes COVID-19 kita meningkat, jadi Kementerian Pelajaran Malaysia menangguhkan pembelajaran bersemuka di sekolah. Okey, sehinggalah diberi tahu. Walau bagaimanapun, anak-anak jangan bimbang. Walaupun anak-anak tidak hadir ke sekolah, tetapi anak-anak perlu mengikuti pembelajaran di mana? Di rumah. Okey, baiklah. Hari ini Muallimah akan memberikan beberapa tips untuk belajar di rumah. Okey, dah sedia semua? Dengan pen dan kertas? Okey, dengar baik-baik ya. Okey, yang pertama, apa yang perlu anak-anak buat untuk belajar dari rumah? Okey, dengan kata lain, jom kita belajar dari rumah. Okey, pertama sekali, tips yang pertama, anak-anak perlu setkan minda anak-anak yang Januari ini, 20 Januari, bermula 20 Januari, anak-anak akan belajar di rumah. Okey, baik. Kenapa? Supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam pelajaran. Okey, supaya anak-anak bersedia untuk belajar dari rumah, bukan dari sekolah. Okey, itu tips yang pertama. Apa dia anak-anak? Perlu setkan minda anak-anak untuk belajar dari rumah. Okey, baiklah. Yang kedua, perlu ada jadual belajar. Macam mana tu? Okey, macam mana saya nak tahu jadual belajar saya? Okey, saya kan baru tahun 1. Saya tak pandai lagi nak buat jadual waktu. Jangan bimbang anak-anak. Anak-anak boleh menghubungi guru untuk mendapatkan jadual waktu persekolahan. Okey? Boleh minta ibu dan ayah rujuk kepada guru di sekolah. Muallimah pasti guru-guru anak-anak sudah pun menyediakan jadual belajar dari rumah untuk anak-anak sekalian. Okey, tips yang ketiga. Apa dia? Kena sediakan peralatan yang sesuai, yang lengkap. Apa dia tu? Iaitu pensel, pembaris, pemadam. Apa lagi? Ya, beg sekolah. Beg sekolah. Bolehlah beg sekolah kan, walaupun tak datang ke sekolah. Apa lagi? Yang paling penting,
untuk menjalankan pembelajaran dari rumah ini ialah laptop, tab ataupun handphone ataupun komputer. Okey, di samping alatan-alatan lain, alatan-alatan seperti komputer, tab, laptop, handphone perlu untuk menjalankan pembelajaran di rumah ataupun pembelajaran atas talian. Okey, dan yang paling penting ialah akses internet yang lengkap. Okey, baik, itu tips yang ketiga. Apa pula tips yang keempat? Tempat belajar. Ingat, kalau di sekolah, anak-anak akan disediakan meja tulis, akan disediakan kerusi, ya. Begitu juga untuk kita belajar dari rumah. Kita perlu ada tempat yang sesuai untuk menjalankan pembelajaran secara atas talian ataupun pembelajaran di rumah. Kenapa? Sebab kita nak tempat yang selesa. Okey, kita nak tempat yang kondusif supaya kita dapat menumpukan perhatian kepada pembelajaran atas talian atau pembelajaran dari rumah. Okey, tips yang kelima. Okey, sebelum Muallimah teruskan tip yang kelima, cuba ulang balik apa tip yang pertama tadi. Yang pertama, set minda anak-anak pada tahun ini. Okey, kita akan mulakan pembelajaran dari rumah. Okey, yang kedua tadi ialah menyediakan jadual belajar. Yang ketiga tadi, menyediakan peralatan yang lengkap. Yang keempat apa dia? Apa dia? Cuba ulang. Apa dia? Okey, menyediakan tempat belajar yang kondusif ataupun yang selesa. Dan yang terakhir sekali ialah kita sentiasa beradab ketika belajar di atas talian ataupun beradab ketika belajar dari rumah. Okey, selepas ini Muallimah akan bagi apakah adab-adab untuk kita belajar secara atas talian ataupun kita belajar dari rumah. Nantikan sebelum itu, sebelum Muallimah teruskan tips-tips adab belajar dari rumah, kita akan nyanyi dulu bersama-sama. Jom sama-sama kita nyanyikan. Kami murid baru, kami ingin maju, kami sayangkan diri sendiri. Ayo kawan-kawan, kita tunjuk bukti, rajin datang sekolah tiap hari. Kami sayang ibu, kami sayang ayah, sayang guru dan kawan-kawan. Belajar ikut guru, kami tidak malu, kerjasama dalam kumpulan. Bertemu kembali anak-anak. Seronok kan menyanyi tadi? Okey, baiklah. Kita teruskan lagi. Tadi Muallimah ada janji, Muallimah akan bagi adab-adab untuk belajar di atas talian. Okey, baiklah. Kalau di sekolah pun kita ada adab-adab untuk belajar.
Okey, begitu juga adab-adab belajar di atas talian. Apa adab-adab untuk kita belajar di atas talian? Jom kita tengok. Yang pertama sekali, kita mestilah buat persediaan awal. Macam mana tu Mukadimah? Kami tak faham. Okey, macam ni. Contohnya, anak-anak ada kelas ataupun pembelajaran atas talian anak-anak akan bermula pada pukul 9 pagi. Jadi, pukul berapa anak-anak perlu bersedia? Pukul 8.45 pagi ataupun 8.50 pagi. 15 minit atau 10 minit lebih awal. Supaya apa? Supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam pembelajaran pada waktu tersebut. Taklah tergopoh-gapohkan nak mencari itu, nak mencari ini. Itu adab yang pertama. Adab yang kedua ialah anak-anak perlu menyediakan peralatan yang lengkap dan sesuai. Sebagaimana yang Mukadimah dah sebut tadi, apa alatan yang perlu? Pensel, pemadam, buku teks, buku tulis, dan yang paling penting untuk anak-anak belajar di atas talian ialah laptop, tab, handphone, komputer dan sebagainya. Dan yang paling penting, akses internet yang lengkap. Okey, itu yang kedua. Adab seterusnya ialah memakai pakaian yang sesuai. Baju tidur kurang sesuai. Baju renang pun kurang sesuai. Seluar pendek pun kurang sesuai. Jadi pakailah pakaian yang sesuai untuk belajar. Kalau kita belajar di sekolah, kita kena pakai pakaian sekolah yang lengkap. Begitu juga kita nak belajar dari rumah, perlu memakai pakaian yang sopan. Okey, baiklah. Adab yang seterusnya, adab yang keempat ialah membaca doa sebelum memulakan pembelajaran. Ya, anak-anak boleh membaca doa yang anak-anak belajar di tadika dulu. Ataupun doa yang ibu bapa ajar di rumah. Contohnya, doa Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ataupun doa-doa yang anak-anak rasa sesuai sebelum memulakan pelajaran. Okey, adab yang seterusnya. Okey, iaitu adab yang kelima ialah onkan video. Okey, anak-anak kan baru murid tahun 1, belum hadir lagi ke sekolah, hanya menjalankan pembelajaran dari rumah. Jadi onkanlah video tu supaya guru anak-anak boleh lihat wajah anak-anak, boleh berkenalan dengan anak-anak. Dan yang paling penting, janganlah berchatting ataupun bercakap-cakap ketika guru sedang mengajar. Okey. Dan yang seterusnya, adab yang seterusnya, apa dia? Ialah menyegerakan menghantar tugasan ataupun kerja rumah yang cikgu berikan. Janganlah tertangguh-tangguh. Nanti banyak kerja rumah, kan susah. Baik. Dan yang akhir sekali, adab yang akhir sekali,
sebelum sesuatu pembelajaran atas talian itu, apa dia yang terakhir sekali? Ucapkanlah terima kasih kepada cikgu yang mengajar pada waktu tersebut. Okey? Jadi, sebutkan kembali apa ada adab belajar di atas talian yang telah muallimah nyatakan. Yang pertama ialah membuat persediaan awal. Yang kedua, menyediakan alatan belajar yang lengkap dan sesuai. Yang ketiga, memakai pakaian yang sopan. Yang keempat, membaca doa sebelum memulakan pelajaran. Yang kelima, onkan video semasa pembelajaran sedang berlangsung. Yang seterusnya, yang keenam, cepat-cepatlah hantar tugasan yang telah guru berikan. Dan yang terakhir sekali ialah mengucapkan terima kasih setelah selesai guru mengajar. Jadi, itu sahaja adab-adab yang anak-anak perlu praktiskan untuk menjalankan pembelajaran dari rumah. Jadi, supaya perkongsian ini bermanfaat untuk anak-anak sepanjang anak-anak belajar dari rumah. Jangan jadikan isu COVID ini sebagai alasan untuk anak-anak malas belajar. Okay, ingat, siapa yang usaha, dia akan dapat. Jadi pelajar yang rajin, jangan jadi pelajar yang malas. Okey, itu saja daripada muallimah untuk setakat ini. Dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada video-video yang akan datang. Okey, selamat belajar. Selamat menempuh alam persekolahan dan selamat datang ke Sekolah Kebangsaan Lunas Jaya. Dengan itu, salam ceria dari muallimah. Jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.